Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ni Salam. bersama kita di My Pusaka untuk info. Hari ni kita bawa secara live forum online. Kita nak buat bicara santai, soal jawab berkenaan isu penting perancangan pewarisan. Itu satu isu berkaitan dengan hak dan juga tanggungjawab seorang pemegang amanah bagi anak bawah umur dan PKU. Okey, kita selalu dengar banyak terma-terma yang kita sebutkan bila berkenaan dengan perancangan pewarisan ni. Kita dengar wasi, kita ada dengar pentadbir, penama, pemegang amanah, tapi kita betul-betul tahu tak apa setiap tanggungjawab diorang ni semua. So hari ni kita nak dengar berkenaan dengan pemegang amanah. Apa itu pemegang amanah, siapa pemegang amanah, apa tanggungjawab dia dan apa hak dia. Dan kenapa kita bawa isu ni? Sebab isu berkenaan pemegang amanah ni, tanggungjawab dia adalah sangat penting, sangat-sangat besar, yang mana boleh kalau gagal boleh melibatkan tindakan undang-undang. So hari ni kita buat forum secara online, kita buat secara santai. Kita akan buat soal jawab kepada orang yang berpengalaman dalam bidang perancangan pewarisan. Dan kita hari ni kita bawakan 2 orang panelis yang akan bersama kita, yang akan merungkai soalan-soalan berkenaan dengan pemegang amanah ni lah. Okey, untuk panel pertama saya nak kenalkan Tuan Kamarul Azman bin Mustafa Kamal, yang mana merupakan CEO My Pusaka. Kata orang lama dan orang berpengalaman lah dalam urusan perancangan pewarisan dan pengurusan pusaka ni. Okey, panelis kedua saya, kita hari ni kita jemput khas seorang peguam syar'i, Puan Mariam Jamilah binti Siddiq Khalid, yang mana merupakan peguam dari Ketuan Mariam Sumayyah and Associate, merupakan seorang peguam syar'i dan juga terlibat dalam perancangan warisan lah dari segi wasiat, hibah, semua tu. Orang yang peguam syar'i yang berpengalaman dalam perancangan pewarisan, dan saya amat hormati dan kagumi lah beliau. Okay. Untuk hari ini, topik kita yang kita bincangkan hari ini, saya akan tanyakan soalan kepada panelis dan panelis akan jawab. Dan sekiranya ada soalan daripada penonton, boleh tinggalkan soalan di bahagian komen, dan sekiranya kita sempat untuk jawab, kita akan jawab soalan tu. Tapi sekiranya tak sempat, insyaAllah kami akan jawab soalan-soalan anda kemudian. Kita akan cuba jawab sebaik mungkin soalan-soalan tersebut. Okey, rasanya kita tak nak borak panjang depan ni. Kita nak dengar lebih apa yang kita nak bincangkan hari ni, isunya. Okey, untuk soalan pertama saya nak arahkan kepada Tuan Kamarul Azman lah. Okey Tuan, kita nak tahu basic sekali sebenarnya apa tu pemegang amanah, siapa tu pemegang amanah, dan macam mana yang kita katakan kita perlu, keadaan yang macam mana kita memerlukan seorang pemegang amanah. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus soalan pertama untuk pembuka kata. Sebab kebanyakan orang tidak berapa faham pemegang amanah itu apa dan kenapa. Okey, pemegang amanah itu adalah satu yang perlu apabila ada sesuatu harta yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang ataupun sepatutnya diwariskan kepada seseorang, tetapi orang yang nak pegang harta itu sama ada tidak cukup syarat untuk memilikinya dari segi undang-undang. Contoh, anak bawah umur, OKU mental, warga asing yang tidak boleh memiliki hartanah sebab ada kekangan pemilikan, ataupun tidak boleh memiliki saham, orang dah penjara, bankrupt dan sebagainya. Okay? Dan ada juga keperluan pemegang amanah ini apabila kadang-kadang tu tanah itu mempunyai tuntutan ramai orang. Contoh, tanah ni dulu adalah milik arwah ayah. Arwah ayah kata nak bagi pada abang sulung. Dan semasa perbicaraan, semua setuju nak bagi kepada abang sulung. Dan sebenarnya ada ramai lain yang punya hak. Jadi untuk memastikan
hak pemilik-pemilik yang telah dinyatakan itu terjaga, maka perlulah buat satu surat ikatan amanah. Begitu juga kadang-kadang tanah ni sebab pemilikannya ada sekatan undang-undang, contoh tanah Felda, bila berlaku kematian peneroka tidak boleh dibahagi-bahagikan kepada semua waris-waris waris, itu juga perlu dibuat satu surat pemilikan atau pemegang amanah. Tetapi untuk sesi hari ini, kita akan tumpukan, kita akan fokus kepada keperluan untuk membuat surat ikatan amanah untuk menjaga kepentingan anak bawah umur dan juga OKU mental. Okey. Dan lagi satu yang saya nak tekankan, bila kita cerita tentang pemegang amanah ni sangat penting, kalau kita nak melantik seorang pemegang amanah, sebaik-baiknya dibuat secara bertulis, bertarikh dan bersaksi. Saya nak kongsi satu sepatah ayat Al-Quran lah. Okey. Yang sangat penting kita Surah An-Nisa ayat ke-5, mana Allah berfirman bermaksud, dan janganlah kamu berikan ataupun serahkan kepada orang yang berguna akalnya akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu. Dan Allah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu, dan berikanlah mereka belanja pakaian dari pendapatan harta itu yang kamu niagakan, dan juga katakanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Maksudnya apa? Apabila ada seorang yang belum cukup akalnya, yang mempunyai harta, jangan bagi dia. Kita letakkan di bawah pegangan orang yang berakal. Tetapi nanti kita akan tengok apakah tanggungjawab orang yang nak memegang tanggungjawab itu. Jadi sangat penting untuk kita nampak bukan saja dari segi undang-undang, dalam Al-Quran pun mengatakan sekiranya ada perlu untuk meletakkan sesuatu harta itu di bawah pegangan amanah, ada syarat-syaratnya dan ada pastorannya. Okey. Okey, baik. Terima kasih Dr. A. Nampak jelas bila kita katakan, oh kita faham, okey siapa tu pemegang amanah, kenapa, macam mana keadaan yang memerlukan kepada pemegang amanah. Okey, terusnya saya nak pergi lanjut kepada soalan kedua. Bila kita cakap berkenaan perancangan pewarisan, pengurusan pusaka ni, banyak teman-teman yang kita ni ada banyak orang yang dibagi nama-nama macam-macam. Ada wasinya, ada yang dipanggil pentadbir, ada yang dipanggil penama, ada yang dipanggil pemegang amanah ni sendirilah. Tapi kita nak tahu, so apa beza semua setiap tanggungjawab ni, setiap yang pangkat-pangkat yang diberi ni, so apa perbezaan dia. So soalan ni saya nak serahkan kepada Puan Mariam. Kita nak tahu Puan, apa tu perbezaan di antara penama, apa perbezaan di antara penama, wasi dan juga pemegang amanah setiap orang ni. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Ni. Jadi perbezaan antara pemegang amanah, siapa pemegang amanah, siapa wasi dan siapa penama. Ya, soalan tadi. Jadi umum ketahui adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk memudahkan proses pengeluaran, seperti pengeluaran yang berada di bawah BSN, ASB Insurance. Itu adalah penama, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan untuk memudahkan proses pengeluaran wang tunai tersebut. Kemudian wasi. Wasi adalah orang yang dilantik oleh mahkamah seperti pentadbir. Kemudian pemegang amanah sebagaimana yang diterangkan oleh Kamarul tadi, bahawa beliau adalah orang yang seseorang yang bertanggungjawab menguruskan atau mengendalikan harta bagi pihak pembuat amanah. Itu adalah perbezaan di antara tiga perkara yang dinyatakan tadilah, siapa penama, siapa wasi dan siapa pemegang amanah. Itu beza dia. Baik. Jelas Puan. Jelas ya? Kita tahulah. Okey, sekarang ni penama tu siapa, penama ni
orang yang tugas dia adalah untuk memudahkan urusan pengeluaran di akaun yang berpenama lah, KWSP ke tabung haji semua tu kan. Ketiga tadi tu. Lepas tu yang lain-lain pun clear. Okey. Soalan saya seterusnya saya nak bagi kepada Puan Mariam juga, Puan. Okey, Puan. Bila kita kata nak lantik pemegang amanah ni, first kali saya nak tahu bila ada masa terbaik untuk kita lantik. Macam contoh kita ada seorang anak bawah umur ataupun kita ada anak yang mempunyai masalah OKU mental. Bilakah masa yang terbaik untuk kita lantik pemegang amanah, dan bagaimana pelantikan pemegang amanah itu secara undang-undangnya, secara legalnya berlaku. Itu kita nak tahu soalan tu. Boleh ke, Puan? Boleh. Ulang semula soalan. Okey. Bila kita kata pelantikan pemegang amanah, kita nak tahu macam mana pelantikan pemegang amanah ni secara undang-undangnya berlaku, dan kita nak tahu juga bila masa yang terbaik untuk kita melantik seorang pemegang amanah. Adakah masa kita hidup kita dah boleh lantik pemegang amanah kepada anak-anak kita nanti? Boleh, Puan? Maksud bila pelantikan pemegang amanah? Ya betul. Bila kita nak lantik, dan kalau kita tak lantik pun siapa yang akan lantik pemegang amanah tu, macam mana proses tu berlaku? Adakah mahkamah yang akan melantik pemegang amanah? Okey, pemegang amanah dilantik oleh pemilik harta lah. Orang yang mempunyai harta tu perlu mencari seorang yang amanah untuk menguruskan harta beliau. Bila mana peminta tu ingin melantik pemegang amanah semasa hidup lah. Semasa beliau masih hidup, untuk dia melantik seseorang untuk menguruskan hartanya bagi pihak orang lain seperti anak bawah umur, OKU dan pihak-pihak yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan KA sebentar tadi lah. Okay. Ataupun pihak yang ingin dilantik juga boleh melalui badan-badan pengurusan yang lain lah untuk beliau lantik. Bagi pihak orang yang ingin dipertanggungjawabkanlah untuk menguruskan harta tersebut. Ya, maksudnya kata dia tak ada perlantikan dibuat oleh si mati semasa hayat dia. Betul. Orang tu dia boleh buat permohonan, macam contoh buat permohonan di mahkamah untuk dilantik sebagai pemegang amanah. Ya, betul. Okay, ataupun dia boleh lantik badan pengurusan yang berautoriti lah untuk menguruskan. Okey, baik, faham. Okey, baik. Okey, Tuan Kamarul. Ya, saya. Saya nak dapatkan sedikit pengalaman daripada Tuan Kamarul sendiri lah. Selama menguruskan petaka, membuat perancangan pewarisan kepada untuk orang ramai. Macam mana bila kita kata seseorang tu dilantik sebagai pemegang amanah untuk pusaka, untuk tanah ke apa ke, macam mana, apa tanggungjawab dia, apa yang perlu dia lakukan ke atas harta yang diamanahkan ke atas dia tu. Okey. Pengalaman saya, kenapa saya suka topik ini, sebab sebenarnya banyak masalah berlaku disebabkan sama ada orang yang punya harta tadi yang sepatutnya nak diberikan kepada orang yang OKU ataupun bawah umur tetapi tidak buat perkara yang betul. Pertama, permasalahan yang berlaku macam apa Puan juga kata tadi, terbaiknya adalah semasa pemilik harta masih hidup. Tetapi tak, sama ada masa hidup dia hanya cakap mulut, tak ada hitam putih,
ataupun dia melantik orang tu bukan orang yang baik, tak berapa amanah. Itu pun masalah juga. Tapi yang paling besarnya adalah apabila kita tak buat apa-apa, meninggal dunia. Dan meninggal dunia meninggalkan waris-waris yang merupakan sama ada anak bawah umur ataupun anak ibu. Ketika itu, sebab perlu ada proses perbicaraan dan perlu pula ada yang orang memohon untuk mendapatkan surat amanah ataupun hak penjagaan amanah. Dan kalau tidak ada, macam terpaksalah autoriti yang tertentu masuk campur untuk memastikan harta tadi tidak disalahgunakan, dijaga. Jadi apa yang saya nak katakan di sini sangat penting. Sekiranya kita rasa terdapat risiko dalam pemilikan harta kita, dalam mewariskan harta kita, sangat penting kita membuat surat amanah pada masa yang sesuai, dalam bentuk yang sesuai dan dibantu dalam pembuatan itu oleh orang-orang yang mahir. Jadi macam saya kata tadi, permasalahan pertama adalah sebabkan pemegang amanah tadi sama ada dibuat secara lisan, okey, ataupun diberi kepada orang yang bukan amanah. Itu satu. Yang keduanya, kadang-kadang dia buat cantik. Dia buat dokumen surat ikat amanah, contoh dia adalah seorang ayah kepada 4 orang anak. Okey? Dan dia tahu untuk memastikan tidak ada perebutan, dia nak tukar nama anak, nak letakkan nama anak kepada semua anak kepada tanahnya. Tetapi tak boleh buat sebab dia masih hidup. Maka dia pun buat surat kata amanah mengatakan dia hanya pemegang amanah kepada 4 orang anaknya. Dah cantik dah tu. Tetapi apabila dia meninggal dunia, anak-anak tadi tidak membuat apa-apa dengan surat kata amanah tadi. Tetap adalah dalam geran nama ayahnya dalam braket pemegang amanah. Tidak dibuat apa-apa. Jadi berlarutan. Saya ada kes di mana satu dokumen trust deed pejabat tanah telah dibuat semasa hidupnya pemilik harta ini kepada 2 orang anaknya, seorang buta, seorang cacat. Tetapi dia meninggal dunia. Dan selepas dia meninggal dunia, tidak siapa yang menguruskan perihal tanah tadi sampai 30 tahun tetap lagi nama arwah ayahnya, di mana arwah ayahnya memegang amanah untuk 2 orang anak ketika itu masih bawah umur. Jadi tidak buat apa-apa. Jadi mungkin kita telah buat sesuatu yang betul, tetapi apabila berlaku kematian, kalau surat amanah tadi tidak dilaksanakan, tetap pemilikan tadi tidak juga dapat turun kepada mereka yang sepatutnya mendapat harta tersebut. Itulah antara beberapa permasalahan yang boleh berlaku jika tindakan yang salah dibuat ataupun tidak ada penyediaan dokumen-dokumen yang lengkap dan juga kukuh. Jadi sangat penting, macam saya kata tadi, surat kitab amanah sama juga dokumen-dokumen lain perlu dibuat dengan cara yang betul, bertulis, bertarikh, bersaksi. Itu sangat penting ya. Okay. Saya ada tambahan soalan kepada Tuan Kamarul, Tuan. Ya, saya. Bila kita jadi pemegang amanah, katakan kepada suatu tanah, katakan untuk anak-anak yang masih berumur, sebagai pemegang amanah, adakah kita ada hak ataupun adakah kita boleh menjual kembali tanah tu, ataupun macam mana kalau kita nak jual, boleh perlu dapatkan kebenaran ke ataupun apa-apa, ataupun tidak boleh langsung? Okey, dia ikut senario ya. Okey, di dalam surat kitab amanah tu ada terma. Contoh, seorang abang sulung memegang amanah pada satu tanah yang dianugerah oleh ayahnya bagi pihak dirinya dan juga 3 adik-beradiknya. Maksudnya, dia ada hak, hanya hak yang dia ada. Contohnya, walaupun dalam geran itulah nama dia, tetapi dia pemegang amanah. Kalau dia meninggal, okey, kalau dalam terma surat amanah itu, maka mereka 4 beradik dibahagikan sama rata. Jadi apabila dia meninggal, hak dia hanyalah 25% ataupun yang menjadi pusakanya hanyalah 25%. Okay, pertama. Keduanya, pemegang amanah memang boleh membuat transaksi untuk harta-harta yang dipegang sebagai pemegang amanah, tetapi dia tertakluk kepada akta pemegang amanah. Apa saja proceed daripada hasil tanah ataupun proceed daripada hasil jualan tanah tersebut
perlulah diagih kepada beneficiary yang dinyatakan dalam surat ikatan amanah. Jadi contoh macam kes tadi, dia adalah pemegang amanah untuk dirinya dan adiknya. Kalau dia jual, ada orang nak beli, dia boleh tanda tangan SMP tersebut. Tetapi duit hasil penjualan tadi perlulah diagih-agihkan mengikut terma pembahagian dalam surat ikatan amanah. Apa akan berlaku kalau dia tak buat? Tak buat sebagai takluk kepada surat ikatan amanah, maka dia boleh didakwa dari segi jenayah dan juga sivil sebagai pecah amanah. Jadi mungkin Puan Mariam akan boleh kembangkan lagi tentang skop undang-undang ini. Okey. Jelaslah, maksudnya bila kita katakan pemegang amanah ni, bila kita kata kita buat pelantikan semasa hidup, perlu sangat penting adanya satu surat yang kita namakan surat ikatan amanah yang mana mengikat seseorang tu sebagai pemegang amanah. Dalam tu akan diceritakan segala tanggungjawab sebagai seorang pemegang amanah, dan sekiranya berlaku pelanggaran kepada amanah tadi tu, dia akan kembali kepada surat ikatan amanah tu sebagai orang kata apa, kontrak ni lah, contractual obligation tu ada dekat surat ikatan amanah tu lah kita kata. Okey. Seterusnya saya nak pergi kepada Puan Mariam balik. Puan, bila kita buat pelantikan kepada pemegang amanah dan soalan pertama saya, boleh ke pemegang amanah ni ditukar kepada orang lain? Yang pertama. Yang kedua, kalau dalam kes berlakunya kematian kepada pemegang amanah, anak masih lagi berumur, anak yang OKU masih belum lagi diisytiharkan sebagai sihat, adakah orang lain boleh menggantikan pemegang amanah ini ataupun macam mana keadaan dia, Puan? Okey, sekiranya pemegang amanah meninggal dunia ke? Meninggal dunia, ya, betul. kemudian betul ya? So bila pemegang amanah meninggal dunia, maka surat ikatan yang dibuat di atas nama pemegang amanah yang meninggal dunia tersebut terbatal dan boleh melantik pemegang amanah yang lain lah untuk menguruskan ataupun mentadbir harta bagi anak-anak yang masih bawah umur dan juga okey. Kita boleh lantik yang barulah pemegang amanah yang baru untuk menguruskan atau untuk menguruskan pentadbiran ke atas harta anak bawah umur dan juga OKU tadilah. Okey, baik. Maksudnya maksudnya tak adalah kalau kata pemegang amanah tu meninggal terus tak ada pemegang amanah, masih lagi boleh dilantik pemegang amanah yang barulah untuk menggantikan pemegang amanah yang telah meninggal dunia tu. Okey. Yang baru. Okey. Soalan seterusnya saya kepada Puan Mariam. Boleh ke, Puan? Ya. Mungkin okey. Mungkin line kurang baik sikit hari ni kot. Okey, Puan. Kita nak tanya berkenaan dengan undang-undang. Orang kata apa? Bila kita kata pemegang amanah, term tu sangat kuat, sangat dekat dengan amanah lah. Dan bila kita kata amanah ni, masalah yang biasa kita dengar pecah amanah. Boleh kata benda tu perkara biasa. Pecah amanah ni berlaku yang mana adik-beradik bawa lagi harta anak-anak pemegang amanah kepada anak saudara, harta bapa saudara yang makan. Benda tu dah jadi benda biasa yang kita selalu dengar. Tapi kita nak tahu dari sudut undang-undang, apa tindakan yang kita boleh ambil kepada mereka-mereka yang pemegang-pemegang amanah ni yang melakukan pecah amanah. Ada tak, kita boleh tak taman ke apa ke diorang ni? Puan, silakan. Ya, memang sekiranya kita lantik seorang pemegang amanah, kemudian beliau tidak amanah. Jadi boleh filekan satu untuk kita boleh cabar
tindakan pihak pemegang amanah tadi tu, bahawa surat ikatan amanah tersebut tidak lagi sah dan hendaklah dibatalkan disebabkan ada unsur-unsur pecah amanah. Kita boleh saman sibel untuk batalkan surat ikatan yang tadi itulah, surat ikatan amanah tadi itu, bahawa pemegang amanah tidak berlaku amanah terhadap kita buatlah percaya pada beliau untuk jadi pemegang amanah, namun beliau tidak amanah, maka bolehlah kita ambil satu tindakan, maksudnya kita cabar tindakan itu untuk kita batalkan surat ikatan tersebut. Okey, jelas. Maksudnya kalau berlaku pecah amanah oleh pemegang amanah ni, dia tak akan terlepas begitu sajalah. Kita ada tindakan undang-undang yang kita boleh ambil ke atas dia lah. Ada tindakan yang boleh. Okay, baik, jelas. Okey. Tuan Kamarul, soalan terakhir saya untuk hari ni kepada ni lah. Tadi soalan tadi kepada Puan Mariam adalah soalan terakhir kepada dia. Hari ni sekarang saya nak bagi soalan terakhir untuk hari ni kepada Tuan Kamarul lah. Kita bercakap dari tadi tanggungjawab pemegang amanah ni besar. Bukan mudah lah, susah nak jadi pemegang amanah ni. So saya nak tanya, kalau jadi pemegang amanah ni boleh dapat upah ke? Ada ke imbuhan yang dia boleh dapat sebagai pemegang amanah? Silakan tuan. Okey, terima kasih. Saya nak kasih jawapan ni dalam bentuk kisah benar lah. Antara perkara yang berlaku tentang imbuhan ni ialah tanah Felda. Contoh, apabila berlaku kematian kepada peneroka utama, maka selepas perbicaraan maka dilantiklah seorang pentadbir. Pentadbir itu juga sebenarnya adalah pemegang amanah. Okey, sama je. Dan tanah Felda ini akan ada hasil. Biasanya yang mempunyai hak pada hasil-hasil itu ramai. Anak-anak ada 7 orang, 8 orang je. Okey. Dan selalunya apa berlaku? Yang mereka yang mengatakan diri mereka ada hak terhadap hasil hanya mengira kurata. Okey. Okey, kita 8 beradik, hasil 8,000, seorang 1,000. Padahal orang yang menjaga pentadbir dan pemegang amanah tak dapat sesit pun. Jadi sebenarnya orang yang buat kerja, kita bagilah imbuhan sikit. Okey. Jadi ada peruntukan yang membolehkan orang yang menjadi pemegang amanah ataupun pentadbir tadi melantik. Jadi kita contoh syarikat amanah, apabila mereka memegang amanah kepada satu harta, mereka juga boleh mengenakan fee. Ada peruntukan-peruntukan undang-undang yang membolehkan mengenakan charge. Jadi tapi selalunya orang yang jadi pemegang amanah ni dari segi adik-beradik, diorang tak berani nak minta upah, tetapi sebenarnya boleh minta upah sebab dalam Al-Quran pun katalah. Kita rujuk balik surah An-Nisa ayat ke-6. Ini cerita tentang hak anak yatim. Contoh, dalam surah An-Nisa ayat ke-6 ini mengatakan apa? Jika ada anak yatim yang belum balik, belum cukup umur, dan kita tahu apa kita pegang harta dia, tetapi apabila dia dah cukup umur, kita test dia. Okey, saya baca dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda menunjukkan mereka telah cerdik dan berkebolehan jaga hartanya, maka serahkanlah balik harta tadi. Kan tadi kita kata suruh serahkan kepada pemegang amanah. Tapi bila orang tu, budak tu dah cerdik, dah balik, kita bolehlah serahkan. Tetapi janganlah kamu makan harta anak yatim itu dengan melampaui batas. Okey. Jadi ataupun dengan cara terburu-buru. Kita yang memegang amanah tu janganlah ambil peluang, merebut peluang ini sebelum mereka dewasa. Kita pegang amanah, sebelum mereka dewasa kita ambil macam-macam. Apa Allah sebut? Dan sesiapa di antara yang penjaga harta anak yatim itu kaya, dia ada kemampuan. Okey, maka hendaklah menahan diri daripada memakannya. Kalau kita contohnya kita kaya, adalah adik kita meninggal dunia, ada meninggalkan anak yatim. Kita jaga amanah harta tu. Janganlah kita minta macam-macam ambil komisen daripada harta yang ditinggalkan. Jadi kita tahan. Tetapi sesiapa yang miskin maka bolehlah dia memakan dengan cara yang sepatutnya. Maksudnya dia tolong jaga harta anak yatim. Adik dia punya anak yang meninggal dia jaga. Boleh dia mengambil dalam kadar yang sepatutnya. Dan kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, hendaklah ada saksi. Tengok, ada saksi yang menyaksikan penerimaan itu.
dan Allah, cukuplah Allah sebagai pengawas atas segala yang kamu lakukan. Jadi dalam ayat ini katakan apa? Sebelum tadi saya katakan, jika ada harta milik anak yatim, bolehlah diserahkan kepada orang yang lebih matang untuk menjaganya. Kemudian apabila yang pemilik beneficiary tadi telah cukup matang, pulangkan kembali kepada pemilik itu tadi, tetapi dengan ada saksi. Dan orang yang memegang amanah tadi boleh menuntut sedikit upah penjagaan, tetapi janganlah lebih. Itu yang saya nak kata dengan santainya lah. Okey. Okey. Jelas dalam Al-Quran mengatakan tentang pemegang amanah. Baik. So maksudnya bila Tuan Kamarul bercerita tentang ayat daripada surah An-Nisa tadi, kata kunci yang saya dapatkan, bila kita bercakap berkenaan dengan upah, dengan orang cakap apa, imbuhan, yang adakah pemegang amanah ni boleh dapatkan imbuhan, kata kunci yang saya suka nak ni kan berpada-pada lah. So, maksudnya bila kita kata dia nak ambil tu bukannya ambil untuk kemewahan, tapi untuk keperluan, bukan atas kehendak lah, yang saya rasakan agaknya sesuai dengan ayat daripada surah Nisa tadi itulah. Okey. Saya setakat ni saya rasa saya dah semua soalan yang saya dah kemukakan. Saya sendiri berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh para ahli panel pada hari ini. Cumanya sebelum kita nak tamatkan sesi forum online kita ni, ada tak daripada ahli panel ada nak sampaikan apa-apa ke pesanan berkenaan dengan pemegang amanah, pesanan apa-apa kata-kata akhir ke? Saya serahkan pada Puan Mariam dulu. Ya, Puan. Puan Mariam, ada apa-apa last word untuk orang kata apa, bila kita cakap berkenaan dengan topik pemegang amanah ni? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang perlulah pada pandangan saya untuk anak yang bawah umur, bagi hak beliau untuk bagi hak anak bawah umur akibat kematian bapa atau ibu untuk menguruskan harta itu, perlu lantiklah seorang pemegang amanah yang betul-betul amanah syariah. Dia akan pastikan siapa orang yang berhak untuk dijadikan sebagai pemegang amanah bagi menguruskan harta anak bawah umur OKU. Jadi sebelum kita membuat satu-satu tindakan, seperti nak memfailkan CJ Faraid dan untuk apa yang melibatkan harta anak bawah umur dan OKU, jadi mahkamah terlebih dahulu akan meminta pemohon membuat urusan pemegang amanah item terlebih dahulu, dan sebelum lantikan tersebut mahkamah perlu memastikan pemegang amanah itu adalah amanah dan juga merupakan waris dari kalangan ataupun keluarga yang rapat ataupun dekat dengan anak bawah umur ataupun OKU. Maksudnya dia waris tersebut ataupun pemegang tahu keadaan anak bawah tersebut dan juga pihak OKU yang mana tak mampu untuk menguruskan harta, untuk mengendalikan harta, untuk menguruskan diri sendiri kehidupan. Jadi memang perlu, pandangan saya perlu ada pemegang amanah yang amanah untuk menguruskan harta. Dan sekiranya beliau tidak mampu dalam tempoh lantikan, beliau tidak mampu menguruskan, beliau boleh bersifat jujur amanah untuk melantik orang lain yang dipercayai untuk meneruskan amanah menjaga urusan harta, pentadbiran harta anak bawah umur dan juga OKU. Itulah pesan saya. Terima kasih Puan Mariam. Puan Kamarul? Okey. Ketika ini sebenarnya terdapat banyak instrumen-instrumen untuk menjaga kepentingan anak-anak bawah umur dan OKU. Jadi sangat penting pertama kepada orang dewasa yang mempunyai di bawah tanggungan mereka, sama ada anak bawah umur ataupun anak OKU, dan dia mempunyai harta dan hasratnya adalah untuk harta tadi dapat memberi manfaat kepada anak-anak tadi, perlulah memang ada banyak sumbernya tapi tak ramai yang tahu. Sangat penting untuk merujuk kepada mereka yang tahu supaya mendapat khidmat nasihat yang menyeluruh
Sebab mungkin apa yang dia baca sedikit, apa dia tahu sedikit, takut-takut tindakan dia berdasarkan pengetahuan dia sebenarnya tindakan yang tidak berapa tepat. Jadi sangat penting apabila dia tahu dia mempunyai harta dan dia ada di bawah tanggungan dia orang-orang yang memerlukan perlindungan, dapatkan perkhidmatan orang yang mahir yang dapat memberitahu kaedah yang terbaik, dapat memberi cadangan siapa yang terbaik menjadi pemegang amanah. Mungkin dia punya anggapan dia tak betul. Jadi orang yang lebih tahu ni boleh dapat membaca siapa yang lebih layak untuk jadi pemegang amanah dan bagaimanakah bentuk surat keterangan amanah tadi dan apakah teman-teman yang ada untuk memastikan hak-hak anak OKU tadi dan juga anak bawah umur tadi terjaga. Itu pertama. Keduanya, kalaulah si pemilik harta tadi tak sempat buat, meninggal dunia, maka meninggalkanlah anak-anak bawah umur dan OKU yang memerlukan pembelaan. Sangat penting, waris-waris terdekat ni jangan ambil kesempatan. Perlu tahu, sangat besar dosanya mengambil harta anak yatim. Okey, jadi perlulah juga rujuk kepada yang mahir mendapatkan khidmat nasihat bagaimanakah untuk menjaga hak anak-anak bawah umur dan OKU tadi. Apakah benda perlu dibuat? Contoh yang Puan Mari cakap tadi, keluarga terdapat tadi boleh memohon untuk mendapat hak penjagaan anak tadi dan juga hak untuk menjaga harta-harta amanah tadi. Dan juga perlu dibimbing bagaimana untuk menjaga hak amanah. Kadang-kadang dia orang bila dapat duit masuk akaun dia, ia dah macam-macam manusia kan. Jadi sangat penting dua pihak, pemilik harta yang mempunyai di bawah tanggungan mereka golongan ini perlu dapatkan khidmat bantuan bimbing kepada mereka yang tahu. Dan di satu lagi angle adalah di mana apabila ada berlaku kematian dan ada mangsa di mana anak-anak bawah umur ataupun anak OKU yang perlukan pembelaan sebab mereka tidak boleh mendapatkan harta tapi ada harta yang ditinggalkan. Perlulah waris-waris terdekat bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak tadi tidak mudarat dan ada pembelaan. Itu sangat penting ya. Jadi kita sentiasa nampak kalau ada kes-kes begini, masa campur beritahu jalan yang baik untuk pastikan tidak ada kalangan golongan ini yang mudarat. Okey, baik. Terima kasih Tuan Kamarul. Okey, rasa untuk sesi kita bagi hari ini setakat tu dulu. Pertama kali saya nak berterima kasih banyak pada panelis jemputan kita, Puan Mariam, sebab sudi luangkan masa hari ini. Saya dapat maklumat daripada beliau tadi bergegas daripada mahkamah baru selesai kes, mata-mata nak hadiri kita punya forum hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan Mariam. Dan terima kasih juga kepada Tuan Kamarul sudi untuk bersama dengan kita juga hari ini berkongsi ilmu dan bagi. Okey, kepada yang menonton sesi forum kita hari ini, kiranya ada persoalan-persoalan berkenaan dengan pemegang amanah ke ataupun tak kisah apa-apa pun soalan berkenaan dengan perancangan pewarisan, boleh tinggalkan komen ataupun boleh layari laman web kami www.pustaka.info dan klik button tele bantuan untuk dapatkan tele bantuan percuma daripada pihak kami. Pihak kami akan menghubungi anda dan cuba jawab persoalan-persoalan yang ada daripada anda secara percuma. Okey, saya rasa sampai situ saja kat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.